Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda. Seperti biasa, di hujung minggu, Sabtu dan Ahad, anda akan bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, dan pengajian kita pada kali ini adalah tafsir dan taranum. InsyaAllah 2 jam ini akan dikemudikan oleh saya Da'i Nizal, dan penonton seperti biasa kita nak ada rasa cinta terhadap Al-Quran. Saya kira kita telah pun menjadikan Al-Quran ini ataupun setiap hujung minggu Sabtu dan Ahad sebagai satu madrasah untuk satu keluarga sama-sama kita belajar Al-Quran. Jadi saya kira penonton yang dah ada di rumah telah pun bersedia dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman masing-masing, dah duduk di hadapan TV, dah standby dah ni nak tengok ni. Tanyalah Ustaz, kita nak hurai 3 ayat. Masya-Allah. Penonton, mungkin ada di antara kita yang sedang buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, mungkin ada yang confused, pening. Mana Da'i cakap surah Al-Ghafir, surah Ghafir tapi tak jumpa. Jangan salah faham, surah Al-Mu'min disebut sebagai surah Al-Mu'min di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Bermula pada muka surat 1241. Tapi pagi ni penonton, kita akan hurai surah Ghafir bermula ayat 52, 53 dan 54. Penonton boleh rujuk pada muka surat 1254. InsyaAllah. Penonton, seperti biasa, ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya, ditemani bintang ilmuwan kita, tak asing lagi, Tok Guru saya, Masya Allah, Al-Fadil, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat? Alhamdulillah, syukur hari ni rasa semangat bila Da'i Nizal yang mengemudi Tanyalah Ustaz pagi ni. Alhamdulillah. Penonton sajalah nak kongsi. Saya dah dalam kira lebih kurang 6 tahun dalam Tanyalah Ustaz. Tetapi peluang untuk bersama dengan Ustaz Zarifi, terutamanya dalam tafsir dan taranum ni, baru dapat Ustaz. Allahu Akbar. Saya pun lama dah mengimpikan bergandingan dengan Da'i Nizal. Alhamdulillah. Orang muda kita. Mudah-mudahan, insyaAllah. Mudah-mudahan bila ada kombinasi dengan Tuan Guru kita ni, penonton, kita lagi bersemangat untuk murajaah. InsyaAllah mudah-mudahan. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita, penonton yang berada di rumah, jom kita jadi ejen penyebar kebaikan. Kita buat kebaikan dengan cara di hujung jari. Ambil telefon anda, kita like dan kita kongsi Facebook Live Tanyalah Ustaz. Dan jangan lupa anda juga boleh buat panggilan apabila mendapat cue daripada saya, insyaAllah. Ustaz dah bersedia? Baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Al-Fadhil Ustaz untuk melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bertambah rasa cinta terhadap Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, saudara Da'i Nizal dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah. Pagi ini kita membuka pagi kita seperti yang Da'i Nizal sebut tadi. Hari Sabtu, hari Ahad, jam 6.30 pagi, kita ingat kita buka TV3 kerana apa? Ada tadabbur ataupun tafsir Al-Quran. Baik, kita baca terlebih dahulu Da'i Nizal ayat nombor 52. Saya minta izin kita sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Maksudnya, iaitu pada hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim, dalihan-dalihan mereka untuk melepaskan diri, dan mereka akan beroleh laknat serta mereka beroleh seburuk-buruk tempat tinggal itu. Terjemahannya saudara Da'i Nizal. Ya, Ustaz.
Dan Dai Nizal, saya suka kita nak memperingatkan kita semua, kita masih lagi berada pada menara kawalan surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Ya. Kerana surah Al-Mu'min ini ataupun surah Ghafir ini terkandung di dalamnya 85 ayat. Ya, jadi pagi ni kita masuk pada ayat nombor 52. Maknanya kita nak memperbetulkan ataupun kita sentiasa nak memperingatkan kita masih lagi berada pada menara kawalan surah Ghafir ataupun kompas kita surah Ghafir, yang mana kita nak ambil apakah sebenarnya yang Allah berkehendakkan. Surah Ghafir ini bila kita baca, apa yang Allah Ta'ala berkehendakkan kita mengambil pengajaran daripada surah Ghafir. Baik, sedikit saja para penonton. Surah Ghafir ini di dalam turutan Al-Quran berada pada juzuk ke-24, surah nombor 40 dalam turutan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Surah Ghafir merupakan surah Makkiyah. Dan kalau kita ingat pada episod yang pertama yang membicarakan surah Ghafir ini, permulaan surah Ghafir ini, saudara dan Inizal, kalau kita tengok, ialah bermula dengan Hamim. Bila sebut Hamim ini, dalam ilmu ulumul Quran, para ulama tafsir telah kata surah-surah yang dimulakan dengan Hamim disebut sebagai surah-surah Hawamim. Dalam Al-Quran, surah Hawamim ataupun surah yang bermula dengan Hamim itu ada 7 kesemuanya. 7 dan ini ya. Yang pertama surah Ghafir, yang kedua surah Fussilat, yang ketiga surah Asy-Syura, yang keempat surah Az-Zukhruf, yang kelima surah Ad-Dukhan. Ni kita dah tadabbur dah ya. Betul. Kemudian surah Al-Jathiyah pun kita dah tadabbur, dan yang terakhir ialah surah Al-Ahqaf. Jadi 7 surah ini merupakan surah-surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan surah Hamim. Disebut sebagai istilahnya surah Hawamim. Baik, para ulama tafsir kata, para penonton, surah Ghafir ini Allah Azza wa Jalla telah turunkan ayat-ayatnya selepas kematian Abu Talib. Cerita dia. Ya. Maknanya surah Ghafir ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian Abu Talib, yang kita tahu ketika Abu Talib ada, Abu Talib lah yang menjadi pemelihara ataupun dialah jaga baginda sallallahu alaihi wasallam daripada tuhmahan orang, kepungan orang. Walaupun Abu Talib, pakcik Nabi ni, dia tak terima Islam, dia tak bersyahadah, dia tidak beriman. Tapi punya sayang dia kepada baginda Rasulullah, dia jaga Rasulullah. Bila kematian Abu Talib, pada waktu itu Nabi diancam, Nabi diugut, Nabi diserang daripada segenap penjuru, kiri, kanan, depan, belakang. Dan para penonton yang dirahmati Allah, tentulah surah Ghafir ini ada ceritanya, iaitulah ada seorang di dalam tafsir ada menyatakan, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Nizal bagaimana Urwah radhiyallahu anhu telah mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah membaca ayat nombor 28 di dalam surah Ghafir ini. Kita tengok balik. Kalau ayat nombor 28 dalam surah Ghafir, ia membawa bunyi ataupun ayat itu, waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum. Ayat ini yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana? Ketika itu Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia telah mencekik baginda Rasulullah SAW. Uqbah ni. Jadi apabila Uqbah ini mencekik leher baginda Rasulullah SAW, pada waktu itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah membacakan ayat itu. Jadi kerana itulah pandangan ulama tafsir menyatakan ayat dan surah ini diturunkan selepas kematian Abu Talib yang selama ini menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu selayang pandang introduction lah tentang surah Ghafir, dan pada pagi ini kita nak masuk pada ayat nombor 52. Jadi saya mula sebagai permulaan kita
perkara tersebut Da'i Nizal. Wallahu InsyaAllah, a'lam. wallahu a'lam. Mudah-mudahan penonton, jadi itu ada sekadar pengenalan untuk berkenaan dengan surah Ghafir, bagaimana cerita rentetan di sebalik nama surah yang jarang kita dengar. Okey, mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah, Ya. Ustaz, adakah Ustaz telah pun bersedia untuk terima soalan-soalan penonton? Masya-Allah, mudah-mudahan Mudah-mudahan kita insya-Allah dapat membimbing, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, penonton, kita teruskan dengan soalan pertama, soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan yang pertama daripada Mak Etun. Soalannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surah Ghafir ayat 52. Soalan saya, adakah mereka menyangkakan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Kerana itulah mereka tidak merasa khawatir, bimbang terhadap perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Semuanya itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana sifat Allah Ta'ala yang Maha Pengampun. Dan Allah Ta'ala menjawab di dalam surah ayat 52 ini. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz, insya-Allah. Taman Indah 2, Benteng, Pahang. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Mak Etun kita, penonton setia kita. Jadi cara Mak Etun tanya soalan ni, memang Mak Etun kita dapat jangka beliau memang mengikuti setiap satu Ahad tanyalah ustaz tafsir ini, kerana sebelum ini para asatizah kita, Profesor Madya, Datuk Dr. Farid Ravi Abdullah, ya, dan para asatizah kita yang lain memang menceritakan perkara ini. Baik, betul. Surah Ghafir ini, para penonton yang dirahmati Allah, yang di dalamnya terkandung 85 ayat. Kemudian para ulama tafsir kaji lagi. Dalam surah Ghafir ini rupa-rupanya Da'i Nizal ada 1200 kalimah. Masya-Allah. Dibuat kajian lagi dalam surah Ghafir ini, dikira lagi jumlah hurufnya ialah 4970 huruf. 4970 huruf. Tengok ya Da'i Nizal, ya, kita dapat belajar daripada para ulama. Mereka sangat cintakan Al-Quran sampai ke tahap itu yang mereka mengkajinya ataupun mengiranya, menghitungnya. Baik, memang pun antara objektif surah Ghafir ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita semua. Allah sentiasa mahu menerima taubat seseorang hamba seandainya dia bertaubat kepada Allah. Dia insaf, dia bertaubat, dia menerima hidayah. Jadi dalam surah Ghafir ini, Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kaum Quraisy yang kufur kepada Allah, yang tidak menerima Allah, yang tidak terima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah mereka bertaubat, mereka minta ampun kepada Allah, mereka terima hidayah Islam itu, maknanya 10 tahun yang mereka buat macam-macam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan ampunkan. Allah Taala akan ampunkan. Ya, maknanya itu sebenarnya merupakan objektif surah Ghafir yang Allah Taala mahu kita belajar. Baik, kerana itu tuan-tuan, ayat 52 ini Allah Ta'ala memberikan penegasan kepada kita semua. Yauma la yanfa'ul zalimin ma'ziratuhum. Pada hari ini, pada hari yang tidak berguna bagi mereka itu siapa? Orang-orang yang zalim. Apa juga alasan ataupun dalihan mereka untuk melepaskan diri di hari akhirat. Mereka bagilah apa juga alasan pun di hari akhirat, Allah Ta'ala takkan terima lagi permohonan ataupun permintaan mereka. Allah Ta'ala tak terima lagi. Kerana itu para penonton, ayat nombor 52 yang kita baca pagi ini, dia ada kaitan juga dengan ayat nombor 48, 49 dan ayat nombor 50. Penonton, kita nak tahu apakah rentetan antara 3 ayat yang telah Ustaz sebut tadi. Terus kekal setia bersama dengan kami. Kita hadamkan ilmu kembali selepas ini.
Penonton yang berada di rumah, sekarang kita masih lagi berada dalam pengajian tafsir dan juga taranum. Kita masih lagi fokus pada ayat 52. Baik, kita nak sambung semula kepada perbincangan kita tadi. Kalau merujuk kepada ayat 52 ni, panel kita ada menerangkan sebenarnya dalam Al-Quran ini ada kaitannya di antara ayat 47, 48 dan juga ayat 49. Okey. Alangkah terujanya kita semua mengetahui di sebalik nama surah itu ada satu peristiwa yang kita katakan sangat mencabar kepada Nabi SAW. Baru rentetan satu cerita, tapi kita nak tahu banyak lagi ilmu pengajaran intipati yang dapat kita ambil 3 ayat untuk 2 jam ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Nizal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para penonton, ayat 52 yang kita baca pekan pagi ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelum ini. Ayat nombor 47 sebagai contoh. Ayat nombor 47, Allah Ta'ala telah mengatakan pengikut-pengikut Fir'aun ni, yang mana mereka di atas dunia dulu, mereka ikut Fir'aun yang bongkak. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada Nabi Musa. Jadi di hari akhirat nanti, bila mereka masuk di dalam neraka, orang yang lemah, dalam Al-Quran disebut sebagai ad-du'afa, fayaqulu ad-du'afa. Orang yang lemah, orang yang susah, orang yang miskin ni, bila mereka berada di dalam neraka, pada waktu tu baru mereka tersedar. Dan mereka minta tolong kepada orang-orang yang berkuasa tadilah. Dia kata apa? Sesungguhnya kami telah menjadi pengikut-pengikut kamu. Orang yang miskin, orang susah ni, dia kata, kami, bahasa kita ni, kita nak bagi mudah faham, kami follow hangpa dulu atas dunia. Kami ikut kamu atas dunia dulu. Tolonglah keluarkan kami daripada neraka ini. Baru dia tersedar. Para penonton, orang-orang yang sombong, pada ayat 48 dia kata apa? Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Orang-orang yang sombong angkuh itu menjawab, sebenarnya kita semua sedang menderita bersama-sama dalam neraka ini. Tak ada jalan dah untuk kita keluar daripada neraka ini. Waktu itu baru tersedar. La haula wala quwwata illa billah. Jadi para penonton rahmati Allah, bila kita sebut ada kaitan ini, jadi ayat 52 ini Allah Ta'ala ulang lagi, pada hari tersebut tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim apa juga alasan, apa juga dalihan, apa juga yang direka cipta alasan-alasan untuk melepaskan diri daripada azab api neraka. Pada waktu itu dah tak berguna lagi. Kekallah mereka, walahum su'uddar. Mereka ni akan kekal dalam neraka Allah, seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi wal'iyadzubillah, ini satu pengajaran yang kita nak sama-sama ambil. Kerana itu Da'i Nizal, saya bila cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, kisahnya mengikut para ulama tafsir, contohnya Syekh Asy-Sya'rawi telah menyebutkan kisah Nabi Musa ini merupakan kisah yang paling banyak Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Tadi kan dalam surah Hud pun Allah Ta'ala rakam, kemudian dalam surah Ghafir Allah Ta'ala rakam, dalam surah Hud sebagai contoh para penonton, selepas Allah Ta'ala cerita tentang cerita Nabi Syuaib dan yang lain-lainnya, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan babak kisah Fir'aun. Fir'aun ini pada zaman Nabi Musa, ya. Jadi Allah Ta'ala datangkan babak Fir'aun, yang mana bukan Allah Ta'ala cerita babak yang berlaku pada zaman Nabi Musa, tetapi Allah Ta'ala bawakan satu babak yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Karena itu Syed Qutb kata, ini luar biasa Al-Quran. Luar biasa Allah Ta'ala menceritakan di hari akhirat nanti, siap-siap dah hukuman yang akan diterima oleh Fir'aun. Apa yang disebut? Fir'aun ini, dia memang kalau kita tengok tabiatnya, dia suka duduk di depan. Dan dia suka dikelilingi. Wa malaihi, dia suka dikelilingi oleh, kita kata pendamping lah. Kan dia suka orang bodek dia. Dia suka orang dia suka orang bodek dia, orang puji dia suka sangat. Jadi di hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata, ni Fir'aun inilah yang akan mengetuai pengikut-pengikutnya. Ayat nombor 98 dalam surah Hud. Para penonton boleh catat. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud.
Fir'aun akan mengetuai kaum-kaumnya pada hari kiamat. Kemudian tetaplah dia akan membawa mereka semua tu yang ikut di atas dunia dulu masuk ke dalam neraka, dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. Jadi tengok kan, ada persamaan ayat nombor 98 dan ayat nombor 52 yang kita baca dalam surah Ghafir pada pagi ini. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Sementara peluang masih ada, masih bernafas, kita ambil peluang ini untuk kembali rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz? Ya, betul. Betul, mudah-mudahan kita ambil insya-Allah. pengajaran Baik, insya-Allah. Ustaz dah bersedia untuk kita terima panggilan telefon? Wah, insya-Allah, mudah-mudahan. Penonton, Alhamdulillah. talian panggilan telefon kini dibuka. Sebelum tu, kita nak raikan dahulu pemanggil kita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Dalam masyarakat kita ni kadang-kadang kita adalah yang berpandangan kita ni manusia biasa, kita bukannya nabi, kita bukannya apa yang dikatakan wali, kita manusia biasa yang tak sunyi dari melakukan kesilapan. Jadi berdasarkan pada ayat yang ke-56 tadi Ustaz ya. Ya. Kita dah faham dah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Dia akan mengampunkan dosa kita kalau selagi kita melakukan perkara-perkara ibadah yang baik ini Ustaz. Tapi ada masalah sikitlah. Masalahnya Ustaz, kadang-kadang ada yang pandai ni, dia kata kita ni manusia biasa tak sunyi dari melakukan kesilapan. Kita bukan nabi, kita bukan maksum. Kita manusia biasa melakukan kesalahan dan kesilapan. Tak sunyi dari melakukan kesalahan dan kesilapan. Tapi selagi kita ada syahadah di mulut, insya-Allah walaupun kita jatuh kita masuk neraka pun kita akan keluar balik, kita boleh masuk balik dalam syurga. Ini pandangan yang saya tak tahulah nak cakap macam mana Ustaz. Jadi saya mohon pencerahan Ustaz. Apakah kita boleh berpandangan sebegini rupa? Kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi dia kata begini, pandangan yang sebegini rupa ni. Adakah boleh kita memberikan pandangan yang sebegini rupa yang beralasan kita manusia biasa tak sunyi dari melakukan dosa dan kesalahan? Boleh, selagi kita ada syahadah, insya-Allah kita akan boleh keluar dari api neraka dan masuk ke syurga. Bolehkah berpandangan begini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pemanggil kita Tuan Omar Abdul Majid. Saya kira kita masih lagi pada fokus ayat 52. Ustaz, kita orang Islam masih lagi ada syahadah dan sebagainya. Adakah ini sebagai satu lesen untuk kita Ustaz berpandangan, mempunyai pemikiran tak apa, masuk sekali mana pun pasti akan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Penyayang. Macam mana Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Haji Omar yang juga penonton setia kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sebutkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat ini para penonton, Allah Ta'ala kata, bersegeralah kamu untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segera. Dan maknanya segera Tak ni, boleh nak tangguh-tangguh lah Ustaz ya. maknanya pagi. Sekarang ni pukul 7.16 pagi. Maknanya nak taubat jangan tunggu petang. Jangan tunggu malam. Sekarang pun boleh. Sekarang lah ni, orang Kedah kata, kan? Lah ni. Waktu inilah kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita, orang yang bersegera dalam memohon keampunan kepada Allah, mereka akan diberikan syurga. Ya. Yang mana syurga itu seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Tak tahu kita nak bayang bagaimana besarnya syurga itu, seluas langit dan bumi. Masya-Allah. Kalau kita sekarang ni para penonton, kita nak cari rumah kan, nak beli rumah. Pengantin-pengantin baru kan, yang nak cari rumah, nak beli rumah, mesti nak yang lebar dan luasnya lebih luas kan. Nak cari yang ada tanah kan, boleh bercucuk tanam. Dan maknanya kita nak Azam tahun baru. Azam tahun baru. Saya sebut ni kerana ada Inizal pun insya-Allah kan. InsyaAllah. Akan insya-Allah kan. Insya-Allah. Maknanya syurga itu Allah Ta'ala berikan gambaran seluas langit dan bumi. Diciptakan syurga itu bagi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, selagi hayat kita di kandung badan,
Marilah kita mengejar keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita rasa berani ke nak masuk neraka Allah? Wal'iyadzubillah, yang sangat menakutkan. Api kepanasan maraknya menjunang 69 kali ganda daripada api dunia ni. Api dunia pun para penonton, kalau kena sikit pun, bukan kena api pun, bahang api pun tangan kita refleks terus, terangkat terus. Kenapa? Itu baru sikit saja. Kerana itu Ahnaf, saya sering Ahnaf. Ahnaf ini nama dia, Ahnaf bin Qais. Dia selalu mengingatkan diri dia supaya dia tak buat dosa. Macam mana dia buat? Bila dia buat satu dosa, satu kesalahan, dia ambil api kecil lah. Dia letak tangan dia dalam api tersebut. Dia kata, wahai Ahnaf, kamu rasakan panas. Walaupun dengan jari kamu ini, kamu rasa panas, kamu berani ke nak buat dosa? Kamu berani ke nak masuk neraka Allah? Tengok, ini cara Ahnaf memperingatkan diri dia. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, yang diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan dalam sunnah, iaitulah mari cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita mesti sentiasa duduk dalam majlis orang-orang yang saleh. Majlis ilmu seumpama pagi ini, supaya ia memberikan tazkirah kepada kita. Dan penting sangat kita duduk dalam majlis ilmu. Barulah kita tak buat benda-benda yang bukan-bukan. Ya, dan inizal orang muda, kita pentas Tanyalah Ustaz sentiasa memperingatkan kita semua hari ini kejadian-kejadian yang begitu pelik. Pelik tu maksud saya kerana trend. Kan sekarang ni timbul pula trend unboxing pengantin. Oh, macam-macam trend zaman sekarang. Unboxing pengantin. Kita tentu sekali ini sangat bahaya kerana apa? Soal aurat, soal menjaga maruah. Jadi ini penting. Jangan lupa untuk kita unboxing di dalam majlis ilmu ni. Keseronokan mencari majlis ilmu itu lagi penting. Macam biasa, penonton hadamkan ilmu kembali selepas ini. Penonton, semakin rancak perbincangan kita tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 52, 53, 54. 2 jam penonton, hanya 3 ayat yang bakal kita tadabbur, kita kaji, kita kupas secara orang kata apa, lebih teliti. Jadi penonton yang berada di rumah, saya kira ini adalah waktu yang tepat untuk kita ajar diri kita cinta terhadap Al-Quran, untuk kita kaji lagi keunikan Al-Quran itu sendiri. Saya nak bagi satu, orang kata apa, macam homework lah Ustaz. Kebiasaannya kalau tanyalah Ustaz ni, kita asyik memberi, membuatkan penonton kita macam tepu dengan penuh maklumat detail yang kita bagi. Okey, untuk buat satu murajaah, penonton, berapakah bilangan ayat ataupun kalimah yang ada di dalam surah Ghafir ini? Nak tahu jawapannya? Kena tengok semula di awal rancangan Tanyalah Ustaz. Baik, Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sini Mamu Hanifah dan Mamu. Pulau Pinang. Mamu apa khabar? Ustaz semua sihat. Alhamdulillah, kita mamu doa lah Ustaz semua, da'i dan kru semua rahmat oleh Allah, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Kita bagilah habis penyakit ni dengan ayat-ayat pasal ayat ban. Kita doa lah banyak-banyak. Kita ni pun dalam surga dan neraka dah dalam keadaan kita ni. Tapi kita doa lah banyak. Tuhan ambil balilah penyakit-penyakit ni. Dan Tuhan mahu doa kat semua. Amin, ya Tuhan Allah. kita minta, ramai-ramai kita minta pada Tuhan. Tuhan ambil balilah penyakit kita ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Silakan Mamu. Kita duk dengar neraka, surga, tapi bayangan saja kita nampak. Kita memang ada makan ni. Tapi pasal apa?
kita buat jahil lagi, malah nama buat jahil lagi. Pasal apa yang pelaku manusia ni buat jahil. Kita tahu neraka dan syurga dah. Tapi awak yang kita manusia buat jahil juga. Ni mamu dengar apa mamu buat jahil juga. Pasal apa jadi lagu tu. Itulah mamu soalan mamu. Tapi Ustaz doa-doa lah kat mamu. Biar tak beriman kat mamu. Jangan jadi jahil kat mamu. Doa lah semua orang doa kat mamu. Yang tu lah soalan mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik dari pemanggil kita, Mamu Hanifah. Ustaz, kita setiap Sabtu Ahad pengajian tafsir dan juga taranum. Sekarang kita rujuk surah Ghafir ataupun nama lain adalah surah Mukmin. Seringkali kita dengar perihal berkaitan neraka, syurga, tapi masih lagi kita jahil, masih lagi kita malas untuk belajar Al-Quran, untuk mencari majlis ilmu, hatta malas untuk bertaubat. Ustaz, boleh Ustaz kongsikan kepada kami apakah penyakit yang bersarang dalam hati kita sebenarnya? Baik, kita manusia biasa. Al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan. Bila nama manusia tu kita tak terlepas daripada dua benda. Yang pertama kelupaan, yang kedua kesalahan. Ya? Jadi maha kasih dan maha sayangnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah kepada kita. Allah memberikan peluang setiap hari kepada kita untuk kita kembali kepada fitrah, kembali kepada pangkal jalan. Dan dalam Islam, bila sebut kesalahan diri kita ni, kesalahan peribadi kita ni, tak perlu kita pergi isytihar ke orang. Tak perlu. Ya, sebaliknya kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, tak perlu pergi cerita ke orang lah, tak perlu cerita pada orang dosa kita ni. Itu yang agama ajarkan kepada kita. Jadi bagaimana? Nombor satu, dalam kehidupan seharian 24 jam 7 hari seminggu, perbanyakkan istighfar kepada Allah. Nasihat kepada diri saya terutamanya kepada mamu penonton kita setia, ayahanda kita ni, dan sahabat-sahabat penonton semua, istighfar. Macam mana? Kalau kita nak ikut piawaian baginda Rasulullah dalam hadis, riwayat yang pertama mengatakan setiap hari baginda Rasulullah istighfar sehari 70 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan istighfar sehari sebanyak 100 kali. Jadi para penonton, kita ambillah, sepatutnya kita kena lebih lagi lah, kan? Kita ni ikut logik akal macam tu lah. Termasuk diri saya, kita ni manusia yang penuh berlumur dosa. Sepatutnya kita kena lebih lagi lah. Tapi mungkinlah kita baru nak melatih diri kita, kita ambil sama ada 70 ataupun 100. Bagi orang Penang kata bagi kemas elok-elok. Bagi kemas elok-elok. Tu bahasa nasi kandak tu. Bagi istighfar ni memang jadi disiplin dalam diri kita. Satu. Yang kedua, tentunya lah bila mamu sebut, kan betul kan, kita disebut tentang neraka, disebut tentang syurga. Tentu sekali lah bila nama manusia ni, kerana itulah disebutkan kepada kita, berilah peringatan, fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan berikan kebaikan, manfaat kepada orang beriman. Kerana itu kan surah yang pendek dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut apa? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baris ayat yang terakhir itu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berilah nasihat kebenaran dan nasihat kesabaran. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, bila kita dengar peringatan, maka dia akan memberikan kepada kita peringatan kepada jiwa kita. Kerana itu Ibn Qayyim kata, hati kita ni jaga elok-elok, jangan bagi mati. Bagi hidup. Hati kita ni sentiasa hidup. 3 tempat. Kata Ibn Qayyim, tempat yang pertama hati kita nak hidup ialah bagaimana? Apabila kita membaca Al-Quran. 1. Yang kedua, apabila kita berada dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. 2. Dan yang ketiga, ketika kita duduk seorang-seorang, muhasabah diri, minta ampun kepada Allah, menyesali diri, kita bina azam baru. Ini 3 cara untuk menghidupkan hati kita. Ibn Qayyim kata, kalaulah selepas kita buat 3 benda ni, hati duk mati juga, Ibn Qayyim kata, mintalah doa kepada Allah
supaya Allah memberikan hati baru kepada kita. Jadi ayat tahap kritikal sangatlah tu. Sebenarnya ayat kalau kritikal ICU tu wad merah tuan-tuan. Ya. Masya-Allah penonton, Wallahu mudah-mudahan dengan 3 tempat ni kita mencari di mana tempat yang kita boleh hidupkan hati kita. Kalau telefon kita tu dah tinggal 1% saja, cepat-cepat Betul. nak cari bateri ni dan sebagainya. Jadi begitulah juga hati kita bersama dengan Allah Taala. Penonton, jom berzikir kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah. Allah. Penonton yang berada di rumah ataupun yang melihat saya melalui ruangan Facebook, yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata. Jom bersama dengan saya, terutamanya saya sendiri selaku moderator, kita mencari hati kita di 3 tempat. Pertama, saat membaca Al-Quran. Kedua, majlis ilmu ataupun zikir. Dan yang ketiga adalah apabila kita duduk berkeseorangan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah hati kita hidup ataupun tidak? Seandainya tidak, mintalah kepada Allah untuk hati yang baru. Baiklah penonton, kita nak raikan soalan seterusnya, ayat 52 surah Ghafir. Soalan daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Soalannya adalah, adakah ayat ke-52 ini merupakan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang zalim dan ingkar kerana pada hari kiamat tidak ada lagi kemaafan bagi mereka? Adakah ayat ini juga memberitahu yang tiada lagi penyesalan bagi mereka dan hanya neraka balasannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Adakah ayat ini satu ancaman kepada mereka yang suka memberi alasan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Datuk Nizal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, para penonton. Baik, kita peringatkan diri saya dan kita semua, kita masih lagi berada pada menara kawalan surah Ghafir. Ya. Apa yang kita nak belajar dalam surah Ghafir ini? Apa pengajarannya? Baik. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada ayat nombor 23 dan ayat nombor 24 diceritakan dalam surah Ghafir, Nabi Musa berdepan dengan 3 kelompok besar pada zamannya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa membawakan ayat-ayat kami dan bukti, iaitu mukjizat yang jelas nyata. Kepada siapa? Allah perincikan pada ayat nombor 24 itu, ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzab. 3 kelompok yang mana Nabi Musa berdepan. Yang pertama Firaun, penguasa yang zalim, yang menguasai negara Mesir pada waktu itu. Zalim. Sampai dia, zalimnya Firaun ini sampai dia mengaku dia Tuhan. Dan dia membunuh anak-anak lelaki. Kalau dia tahu anak-anak lelaki yang baru dilahirkan, dia cari, dia arahkan kaki tangan dia, tentera dia untuk pergi masuk ke dalam rumah, bunuh anak-anak lelaki tersebut. Kerana dia bimbang anak lelaki itu akan mencabarnya sebagai seorang ketua ataupun sebagai seorang penguasa, Firaun. Masya-Allah. Yang kedua Haman. Haman ni siapa? Kita sebut sebagai inilah jawatan kuasa, kita kata yang duduk mengelilingi dia lah. Yang ada kuasa. Menteri-menteri dia. Ya, yang diberikan kuasa kepada yang diberikan kuasa oleh Firaun. 2. Dan yang ketiga Qarun. Qarun ni siapa? Orang kaya. Tokoh korporat, orang kaya yang lupa kepada Allah, yang menentang Musa, menentang Allah Azza wa Jalla. Para penonton, tentang Qarun ni, ya Allah, kaya sungguh. Dan ini Zal, dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ceritakan pada ayat nombor 76 hingga ayat nombor 82, bagaimana perangai Qarun ini, dia suka show off, suka menunjuk-nunjuk kekayaan dia. Memang dia kaya sungguh. Contoh, Imam Mujahid kata,
kunci yang bawa kunci untuk buka khazanah kekayaan dia ni, Imam Mujahid kata yang bawa kunci tu saja 15 hingga 20 orang. Masya Allah. Kunci saja Da'i Nizal. Memang kaya sungguh lah. Dengan kunci kita, rumah kita kecil. Jangan boleh dalam poket. Boleh kan? Bawa sendiri. bawa sendiri. Kemudian Imam Qatadah kata, pemegang kunci khazanah kekayaan Qarun ini berjumlah 40 orang yang bawa kunci khazanah kekayaan perbendaharaan Qarun ini. Betul lah kata Allah dalam Al-Quran. Dan kami terus berikan kekayaan kepada Qarun. Walaupun dia melampau, walaupun dia lawan Nabi Musa, lawan Allah, tapi Allah Ta'ala terus bagi kepada dia kekayaan. Jangan lupa, itulah istidraj. Kan? Kekayaan, kemewahan, kesenangan itu makin menyebabkan orang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu para penonton, di hari akhirat, ya, Allah Ta'ala sudah tidak memberikan peluang kedua lagi kepada yang seumpama dengan yang kita sebut Fir'aun, Haman, Qarun ataupun orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu pengajarannya, sebelum kita kembali ke rahmatillah, sebelum nyawa turun ke kerongkong ini, marilah kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, kita jadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masih lagi berada di bawah pengawalan surah Ghafir. Penonton, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sinon Cuma Salih Gudai Ustaz Tadai. Ya Tuan Haji. Tuan Haji, silakan. Persoalannya Ustaz, dalam ayat 52 telah menerangkan bahawa Allah telah menunjukkan Nabi Musa penerangan, penjelasan dan apa juga nasihat. Maknanya, janganlah kau sombong. Aku dapat nasihat. Tapi dia tak duduk dalam neraka Ustaz sebab dia degil. Dah duduk kat neraka tu pun dia masih berdalih-dalih. Maknanya mengatakan, ini tak betul lah. Tak betul. Mana satu yang betul Ustaz? Dia tak minta penerangan Ustaz. Kenapakah degilnya golongan-golongan daripada Fir'aun, kuncu-kuncunya ni tak nak berubah hatinya. Itu saja soalannya Ustaz pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil kita Tuan Haji Tukinon dari Johor. Masya Allah. Kenapa mereka masih degil Ustaz? Apakah puncanya? Baik, terima kasih Tuan Haji Tukinon. Kerana itulah dalam tafsir, contohnya tokoh tafsir Al-Imam Syekh Sya'rawi Rahimahullah ta'ala. Baik, Syekh Sya'rawi kata, kisah Nabi Musa ini memang kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, sebanyak 131 kali di dalam 32 surah. Dan kenapa Allah Ta'ala mendominasikan kisah Nabi Musa sebanyak 130 kali tadi dalam 32 surah? Kerana kisah Bani Israel ini mendominasi di dalam cerita Al-Quran. Kerana apa? Bani Israel ini, kata Syekh Sya'rawi, Bani Israel merupakan kelompok manusia yang paling degil atas dunia ni. Dia degil sungguh. Jadi, para penonton rahmati Allah Ta'ala, tentu sekalilah kita nak belajar, pengajarannya ialah jangan jadi orang yang degil. Orang yang degil ni bagaimana? Diberikan peringatan setiap hari, tetapi tak mahu juga terima. Allah Ta'ala beri nikmat begitu banyak kepada kita tuan-tuan, perempuan, termasuk diri saya. Belum sempat kita ucap terima kasih kepada Allah, Allah bagi lagi nikmat kepada kita. Apa dia tuan-tuan? Ni, kita dapat menyedut udara. Nikmat oksigen ini. Kita dapat hidup. Ya Allah. Para penonton, kalaulah kita diuji dengan ujian sakit yang perlukan bantuan oksigen, tahu tuan-tuan berapa jumlah harganya oksigen itu? Mahal harganya. Jadi kita yang dapat setiap hari ini, tentu sekalilah dalam doa kita jaranglah kita minta, ya Allah bagilah aku dapat menyedut oksigen lagi, ya Allah. Jaranglah kita doa begitu. Yang kita doa apa? Ya Allah bagilah aku cepat naik pangkat. Ya Allah bagi itu bagi ini. Belum sempat kita terima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Allah terus bagi kepada kita. Jadilah manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Dengan caranya ialah jangan degil. Jangan degil.
Kerana apa? Orang yang degil ini Allah Ta'ala telah ceritakan di dalam Al-Quran. 1400 tahun dulu Allah Ta'ala cerita dah. Jangan ikut jejak langkah orang degil, menolak agama. Kerana apa? Penyudahannya ialah dalam neraka. Wal'iyadzubillah, tempat yang sangat mengerikan kita. Wallahu a'lam. Ibrah pengajaran begitu jelas dalam Al-Quran, apa yang kita tadabbur dalam ayat 52. Baiklah penonton, sekarang kita nak beralih surah Ghafir merujuk kepada ayat 53. Boleh Ustaz? Baik, boleh insya-Allah. Al-Fadhil Ustaz untuk melantunkan sekali lagi bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bertambah rasa cinta, gairah untuk membaca. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Nizal. Saya mohon izin kita baca ayat nombor 53 pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal huda wa awrathna bani Israil al-kitab. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa hidayah petunjuk dan kami berikan kaum Bani Israel mewarisi kitab Taurat. Itu maksud di dalam ayat nombor 53. Baik, para penonton. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita. Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Musa, iaitulah hudan ataupun petunjuk. Baik, pengajaran yang pertama yang para ulama berikan kepada kita. Kitab yang Allah wariskan kepada Nabi Musa, kalau kita ini umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berikan kitab juga. Apa dia? Al-Quran. Dan itulah tanda kasih sayangnya Allah kepada manusia, ialah Allah berikan kitab panduan kepada mereka. Dalam surah Ar-Rahman, dan topik ini juga telah pun kita bicarakan di pentas halaqah, ya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tanda kemurahan Allah, kasih sayangnya Allah kepada manusia ini ialah apa dia? Allah mengajarkan kita Al-Quran. Allah memberikan faham kepada kita Al-Quran. Itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala wariskan juga kitab Taurat yang sama kepada Bani Israel. Supaya apa? Untuk diambil pengajaran. Jadi para penonton, mari kita tadabbur. Tadabbur itu seperti yang kita ulang, ada 5 perkara. Yang pertama, baca. Quran ni kena baca. Kalau hanya duduk di tak jadi. Tak jadi. Dia tak jadi kan. Hiasan semata-mata. Hiasan. Jadi kena baca. Satu. Yang kedua, tadabbur itu apa maknanya? Kita tengok terjemahan Al-Quran. Jadi kerana itulah kita sentiasa nak alu-alukan para penonton, kita ini tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Mashaf Malaysia Resam Osmani, dan ini kita jadikan rujukan kita dalam dalam Tanyalah Ustaz. Itu yang kedua, tengok terjemahan. Yang ketiga, tengok kepada tafsir pula. Dan kita tengok alhamdulillah dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, Syekh Abdullah Basmih subhanallah telah membawa gaya bahasa yang begitu dekat dengan kita di Malaysia. Terjemahan ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang dipilih itu begitu dekat dengan kefahaman kita di Malaysia. Dan apa yang ditulis oleh ataupun ditafsirkan oleh Syekh Abdullah Basmih ini dimesyuaratkan, diperakukan pula oleh sebuah jawatan kuasa. Itu istimewanya tafsir pimpinan Rahman ini. Itu yang baca terjemahan tafsir. 3. Yang keempat, apa dia para penonton? Kita tadabbur ataupun kita refleksi. Kita merenung, ya, kita melihat dalam-dalam apa maksudnya, dan yang terakhir kita bawa konteks ayat tersebut dalam kehidupan kita. Kita bawa ayat itu dalam kehidupan kita. Ini yang disebut sebagai tadabbur, dan itulah yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan penonton jangan sekadar baca terhenti di situ, baca, ambil pengajaran, berfikir, dan kita terapkan
dalam kehidupan kita. Baik, kita nak raikan soalan Facebook seterusnya. Al-Ali Ali, soalannya adalah, adakah Bani Israel menerima dengan sepenuhnya kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam? Apakah ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab tersebut? Kita mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih saudara Ali ya. Ya, betul. Terima kasih. Baik, kerana itulah seperti yang saya sebut tadi, bagaimana kisah Bani Israel yang menjadi dominasi dalam Al-Quran ini menunjukkan bagaimana ada yang tidak beriman itu kerana mereka degil lah. Mereka degil, tak nak terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kitab Taurat itu prinsipnya secara prinsipal sama seperti Al-Quranul Karim. Ya, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada iman, membawa nasihat-nasihat agama. Ya, tetapi kalau kita lihat maknanya para mufassir kata, kalaulah hari ini orang klaim ada kitab Taurat lagi, itu merupakan satu pembohongan. Sebab apa? Mereka telah mengubah ayat-ayat tersebut. Jadi itu sebagai secara umumnya, wallahu a'lam. Secara umumnya, masya-Allah penonton. Baik, Ustaz, kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk huraikan perihal yang berkaitan karenah-karenah. Kalau kita tengok Ustaz, ialah zaman saya kecil pun Ustaz, biasalah zaman baru kita baru mula nak belajar membaca Al-Quran, selalu kita dengar ya Bani Israel, banyak kali diulang-ulang-ulang. Apakah pengajaran sekurang-kurangnya? Kita belum habis lagi penonton. Apakah pengajaran yang dapat kita ambil pada kalimah perihal kisah Bani Israel itu sendiri? Tapi sebelum tu, kita nak raikan dulu soalan Facebook. Mazni Hasan, petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat 53 surah ini, adakah boleh juga ditujukan sama erti kepada mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam selain dari kitab Taurat? Petunjuk yang dimasukkan dalam ayat 53 ini, adakah boleh juga ditujukan kepada mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam selain dari kitab Taurat? Kita mohon pencerahan. Baik, terima kasih kepada Puan Mazni Hasan yang bertanya soalan yang sangat baik. Kalau dalam konteks ayat ini, ayat 53, ia khusus kepada kitab Taurat. Kitab sahaja. Tetapi pada ayat sebelumnya, sebagai contoh ayat nombor 23 dalam surah Ghafir ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin." Perkataan wa sultanin mubin, kami telah berikan kepada Firaun itu dengan membawa ayat-ayat kami, Taurat. Wa sultanin mubin. Wa sultanin mubin itu bermaksud bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata? Iaitulah antaranya mukjizat. Mukjizat antaranya apa? Tongkat. Kan? Tongkat Nabi Musa yang boleh melawan magic ataupun ahli sihir pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan kerana itu para penonton yang dirahmati Allah, marilah kita membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan juga dengan penuh ketelitian. Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh ketelitian, penuh penghayatan, mereka akan jadi manusia yang luar biasa. Sebagai contoh, selalu kita sebut contoh ini, saudara Dai Nizal. Yes. Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada. Beliau merupakan seorang pakar matematik. Pada awalnya dia membaca translation Al-Quran. Dia membaca Al-Quran untuk mencari kelemahan Al-Quran. Pada awalnya. Tetapi setelah dia membaca Al-Quran, ada sesuatu yang berlaku kepada Dr. Gary Miller itu. Apakah yang berlaku? Selepas ini. Masya Allah. Saya sebenarnya macam dah tak sabar sebenarnya nak tunggu apakah yang berlaku kepada doktor tersebut. Ala kulli kita nak pancing penonton kita terus kekal setia bersama dengan kita. InsyaAllah kami nak melabuhkan tirai. Dan jangan lupa kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Hadamkan ilmu kembali selepas ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton, anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dan juga panel kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita masih lagi dalam sesi pengajian Al-Quran, iaitu tafsir dan taranum surah Ghafir ataupun nama surah lainnya adalah surah Al-Mu'min, dan fokus kita sekarang ini pada ayat 53. Penonton, rentetan perkara yang berlaku di sekeliling kita, banjir terutamanya pada kawasan Lembah Kelang itu sendiri. Perlu juga kita tahu info-info saya berkaitan dengan, ada relatable, ada kaitan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini. Sebanyak 150 tan, banyak tu sebenarnya, Al-Quran yang akan dilupuskan di Selangor. Jadi untuk maklumat semua, JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, ada kaedah sistem pelupusan yang sangat sistematik. Jadi peranan kita Ustaz yang bersama dengan program Tanyalah Ustaz, terutamanya tajuk Al-Quran pada pagi ini, kita boleh ambil inisiatif. Bukan sahaja untuk mewakaf Al-Quran, mungkin ada yang nak menderma Al-Quran, mungkin ada yang macam, okey, ini satu peluang yang sangat baik. Kenapa tidak saya dan juga ahli jemaah surau saya dan juga ahli kumpulan saya ada inisiatif untuk membeli Al-Quran. Banyak tu, 150 tan Al-Quran akan dilupuskan, maafkan saya. Untuk sama-sama kita wakaf, derma kepada tempat mereka yang memerlukan. Baik, penonton, kita nak teruskan dengan pengajian kita untuk pagi ini. Sekarang kita nak beralih pula kepada ayat 54. Kita mohon panel kita sekali lagi untuk melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan begitu gairah kita untuk membaca. Silakan Ustaz. Surah Ghafir ayat nombor 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan wa dzikra liulil albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya sebagai hidayah, petunjuk dan peringatan bagi ulil albab, orang-orang yang berakal sempurna. Baik, saudara Da'i Nizal, terima kasih atas informasi yang Da'i Nizal kongsikan tadi. Memang cukup baik perkongsian itu. Bila sebut untuk kita wakaf Al-Quranul Karim, elok sangatlah kita berwakaf dengan pihak-pihak berwajib ataupun pihak-pihak yang berautoriti. Seperti contoh tadi, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, JAIS. Kita ada juga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, ataupun kita ada Yayasan Wakaf Malaysia, ataupun Jabatan Agama Islam negeri-negeri, supaya wakaf yang kita wakafkan itu memang betul-betul terpelihara sudut pelaksanaannya, berautoriti dan sebagainya. Jadi elok sangatlah apa yang Da'i Nizal sebutkan tadi. Baik, para penonton, ayat nombor 54 ini Allah Azza wa Jal memperincikan ayat nombor 53. Saya nak minta izin para penonton Da'i Nizal, saya sambung cerita Dr. Gary Miller tadi, boleh? Silakan. Insya-Allah, masya-Allah. Baik, Dr. Gary Miller ni, beliau merupakan pakar ataupun kepakarannya di dalam bidang matematik. Baik, pada awalnya Dr. Gary Miller dia baca Quran, niat dia untuk cari kesalahan Al-Quran. Dia baca translation Al-Quran itu, niat dia nombor satu, awal-awal ialah nak cari salah Al-Quran. Tetapi saudara, setelah Dr. Gary Miller dari Toronto, Canada ini baca Quran, dia baca satu ayat sampai habis, tak jumpa kesalahan Al-Quran. Dan ini dia tak jumpa kesalahan Al-Quran. Sebaliknya pada waktu itu dia jumpa siapa? Dia jumpa hidayah Tuhan. Jumpa hidayah Allah, masuk Islam. Dr. Gary Miller ni para penonton, syahadah dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi inilah para penonton yang kita nak baca Al-Quran ini, baca dengan kefahaman dan penghayatan. Kerana itu, Da'i Nizal tadi sebelum kita bersiaran, kita sembang-sembang, seorang saintis juga, Dr. Maurice Bucaille, dia juga setelah dia buat kajian tentang mumia Fir'aun itu, akhirnya dia tersentuh dengan salah satu ayat Al-Quranul Karim
Yang mana Allah Ta'ala cerita Allah akan kekalkan penciptaan manusia ni untuk sebagai jasad Firaun. untuk pengajaran kepada manusia. Masya-Allah. Jadi masuk Islam Dr. Boris Bukil ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kerana itulah Al-Quran sifatnya ialah hudan. Hudan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Dan petunjuk bagi sekalian orang yang bertakwa. Para penonton, kalau kita tulis buku, tulis tesis, antara ayat awal itu kita akan tulis penulisan kita ini tentu ada kelemahan di sana sini, kekurangan di sana sini, dan kita persilakan mana-mana pengkaji untuk membuat penambahbaikan ya di atas kajian yang kita buat itu. Maknanya awal-awal lagi kita macam menyerah diri lah. Declare lah ni. Kita declare. Maknanya itu dalam prinsip integrity. Maknanya kita kata tulisan kita ini bukan yang sempurna. Ia perlu dibuat kajian lanjut dalam perspektif-perspektif tertentu. Tetapi Al-Quran, awal-awal lagi, Al-Quran telah isytihar. Kitab ini, kitab Al-Quran, tidak ada syak keraguan padanya. Tidak ada syak lagi. Jadi inilah merupakan mukjizat Al-Quran yang memberikan petunjuk. Kenapa petunjuk para penonton? Baik, mari kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kita diuji oleh Allah, tuan-tuan. Kita rasa, ya Allah, kenapalah aku diuji? Satu demi satu. Kenapa tak berhenti-henti ujian kepada aku, ya Allah? Para penonton, orang yang membaca Al-Quran bila dia bertemu dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti, dan ini Zan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dan ini Zan belajar bahasa Arab. Perkataan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ itu membawa maksud dan pasti Allah akan menguji kita semua dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Allah Ta'ala uji kita juga harta benda berkurangan. Allah Ta'ala uji kita. Hujung ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wabashiris sabirin. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para penonton, bila kita membaca ayat ini dalam keadaan kita berdepan dengan ujian yang maha hebat, kita yakin, ya Allah, rupanya tujuan aku hidup ini Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada aku. Dan yang kedua, tuan-tuan, kita bertemu pula dengan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tak akan uji kamu setelah kami pasti kamu mampu untuk menanggung ujian tersebut. Maknanya para penonton, Allah Ta'ala bagi satu-satu ujian kepada kita ini. Sebelum Allah bagi, Allah tahu, Zarifi, kamu mampu berdepan dengan ujian ini. Baru Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ini memberikan motivasi, petunjuk dan kekuatan kepada kita. Dan inilah namanya Al-Quran yang memberikan petunjuk hudan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Itulah sifat Al-Quran, tidak ada sebarang keraguan padanya dan sifatnya adalah memberi hidayah. Baiklah penonton, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Masya-Allah Puan Norini, silakan soalannya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak cuba baca Ustaz ya. Ya, silakan Puan Norini, silakan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Kemudian tu ayat yang ke surah Al-Baqarah, ayat yang ke-25. Okey, Hajah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah, alhamdulillah Puan Nurini kita kan. Subhanallah. Masya-Allah. Baik sekali bacaan. Penonton, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, saya boleh lihat Ustaz ya, objektif kita setiap Sabtu dan Ahad, pengajian Al-Quran, tafsir dan taranum, kita berjaya membawa masyarakat yang berada di luar sana untuk sama-sama tadabbur, cinta, baca, faham dan amal intipati Al-Quran itu sendiri. Jadi kita mohon mudah-mudahan lebih ramai lagi keluarga yang berada di luar sana untuk sekurang-kurangnya lah kita ada satu tafsir pimpinan Ar-Rahman berada di rumah dan kita dah standby dah Sabtu Ahad duduk depan TV nak tengok apa? Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk memberi sedikit komentar bacaan ayat suci Al-Quran Puan Nurini. Silakan. Baik, subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih Puan Hajah Nurini. Bagus bacaan Puan Hajah Nurini. Puan Hajah Nurini, saya rasa beliau juga mengaji taranum ni. Kerana beliau baca tadi lagu Jiharkah. Lagu Jiharkah ni dia lebih kurang kalau kita nak ingat mudahnya takbir raya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Macam itulah air lagunya. Jadi untuk penambahbaikan, satu saja saya sebut, huruf ha, huruf ha, ha yang kita panggil ha pedas kan. Ha pedas tu contoh pada ayat surah Al-Baqarah tadi, wabashiril ladzina amanu wa amilus salihah, wa amilus salihah. Ha tu dia dalam ni. Tempat keluarnya ialah ha salihah, salihah. Dia berbeza dengan ha yang orang kita sebut ha apa, ha simple tu. Ha simple tu ha. Tapi ha dalam lagi ha wa amilus salihat. Jadi teruskan belajar Al-Quran kerana Rasulullah sebut dan inizal ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran di hari akhirat akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Quran di atas dunia ni. Itulah sahabat kita dunia dan juga akhirat. Penonton, jom berzikir kembali selepas ini. Dan juga saat kemuncak untuk program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Ayat terakhir yang akan bersama-sama kita tadabbur untuk pagi ini adalah surah Ghafir ataupun nama lainnya adalah surah Al-Mu'min, iaitu di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman bermula pada ayat 54 sebagai hidayah, petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Kita raikan soalan Facebook seterusnya. Soalan daripada saudari Iz Zara Zulaika. Soalannya adalah, bagaimana yang dimaksudkan dengan ciri-ciri ulul albab yang berakal sempurna? Bagaimana untuk sentiasa menjadi insan yang berakal sempurna yang dinyatakan seperti dalam ayat 54 ini? Ini kerana seseorang apabila ia beremosi dari sudut pandang dan pemikiran menjadi tidak sempurna, tidak berfikir dengan akal yang sempurna. Satu soalan yang sangat baik dari saudari Iz Zara Zulaika. Bagaimanakah Ustaz caranya kita nak menjadi generasi ulul albab yang berfikir? Generasi ulul albab, subhanallah. Dalam ayat ini para penonton, Allah Ta'ala sebut ulul albab. Maknanya ulul albab ni merupakan istilah Al-Quran ni. Mungkin kalau kita tengok filem almarhum Tan Sri Ramli Ahmad Albab kan. Baik, ulul albab ni para penonton, maksudnya orang-orang yang berakal sempurna. Dalam Al-Quran
perkataan ulul albab disebutkan sebanyak 16 kali. Dan saya ingat di negara kita, mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi ketika menjadi Perdana Menteri, beliau antara tokoh yang sentiasa mempopularkan perkataan ulul albab. Ada MRSM ulul albab kan, program tahfiz kan. Baik, para penonton, ulul albab ini apa maksudnya? Generasi yang memiliki akal, mempunyai kefahaman yang matang sehingga mampu membuat keputusan yang tepat, membezakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Semuanya itu acuannya, kerangkanya iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh Dai Nizal, dalam Al-Quran Allah Taala berikan kerangka. Nak cari rezeki, nak jadi orang kaya, nak jadi orang senang, silakan. Dibenarkan. Tetapi ada kerangkanya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di kalangan kamu dengan jalan yang batil. Jangan makan harta dengan cara yang salah, yang haram. Jadi bila kita faham ayat ini, maknanya harta ataupun rezeki, duit yang diperolehi dengan jalan menipu orang, Nizal. Jalan apa? Scam orang, rasuah, apa lagi? Minta rasuah, beri rasuah. Ini benda yang haram, benda yang batil. Jadi kita menjauhkan diri daripada mencari rezeki dengan cara yang demikian rupa. Jadi ini yang Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Karena itulah dalam ayat 54 kita kaitkan hudan wa zikra li ulil albab. Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan bagi orang yang sempurna akalnya. Jadi para penonton, dalam bab mencari harta, contoh, jangan kita mencari harta riba sebagai contoh, ya. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Apalagi dalam hubungan kita dalam masyarakat, mesti kita jangan kita merendah-rendahkan orang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah kamu merendah-rendahkan orang lain. Jadi tengok bagaimana cantiknya Al-Quran. Sebagai contoh, surah Al-Hujurat di permulaan itu Allah Ta'ala ceritakan adab-adab bermasyarakat. Jadi ini yang kita nak bawa Al-Quran itu terjemahkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi generasi ulul albab. Wallahu a'lam. Sempurna akan akal pemikirannya. Baiklah penonton, kita maafkan saya. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan saudara Adib Aizuddin. Bagaimanakah cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang beriman? Adakah rahmat Allah itu sangat luas untuk kita syukuri? Bukan hanya ketika mendapat nikmat, tetapi ketika kita menerima ujian atau sesuatu musibah dengan hati yang redha. Apakah tanda seseorang itu dikurniakan akal yang waras? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih saudara Adib Izzuddin yang bertanya. Tentu sekali kita bagi orang yang beriman. Baginda Rasulullah sebut dalam hadis, ajaban, menakjubkan orang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Kerana mereka apabila mendapat kesenangan, dapat nikmat, dapat kesyukuran, mereka bersyukur kepada Allah dan itu baik bagi mereka, kata Nabi. Satu. Yang kedua, kata Nabi, apabila orang beriman itu ditimpa musibah, ditimpa ujian, mereka bersabar, maka itu baik bagi mereka. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita orang beriman sama ada diberikan kesenangan, mereka tak lupa Allah. Makin banyak berzakat, makin banyak berwakaf, makin banyak memberi sedekah, tolong orang. Kenapa? Dia faham rezeki yang Allah bagi kepada dia ni, dia mewah ini kerana apa? Allah pinjamkan harta sahaja kepada dia. Karena itu ada seorang hamba Allah ni, Masya Allah, beliau wakafkan tanah di kota Kuala Lumpur ini, yang mana harta itu sekarang diuruskan oleh Baitul Mal ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi kita akan kongsikan tokoh hebat ini, InsyaAllah, esok. Dan maknanya bila kita diberikan kesenangan, kita makin ingat Allah. Yang kedua, bila kita ditimpakan ujian, cubaan,
kita menjadikan ujian itu sebagai tempat ataupun masa untuk kita kembali kepada Allah, bermuhasabah diri. Jadi inilah yang sebaiknya para penonton, makin kita diuji, makin rapat kita dengan Allah. Ya, kita senang pun makin rapat kita dengan Allah, makin banyak bertahajud, makin banyak baca Al-Quran, makin banyak refleksi diri, makin banyak bantu orang. Inilah orang beriman, saat mereka senang dan susah, mereka sentiasa peringatkan diri mereka yang mereka ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak lain dan tidak bukan surah Ghafir sentiasa membina jati diri mukmin yang begitu kukuh. Baiklah Ustaz dan juga penonton, kita telah pun berada di penghujung rancangan sebenarnya. Jadi kita mohon panel kita untuk memberi 3 pengajaran ayat, intipati 3 ayat yang telah pun kita tadabbur selama 2 jam ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada para penonton sekalian. 3 pengajaran. Menara kawalan kita surah Ghafir. Sekarang kita membaca 3 ayat. 3 pengajarannya. Yang pertama, pepatah Melayu menyebutkan kepada kita, orang lama-lama sebut kepada kita, menyesal dahulu pendapatan, menyesal di kemudian hari sudah tidak berguna. Ayatnya ialah pada ayat nombor 52. Allah gambarkan orang yang zalim, yang telah dihumbankan dalam neraka Allah, waktu itu menyesal, waktu itu sudah tidak berguna lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran yang ada di rumah kita sekarang, Al-Quran yang ada di pejabat kita, Al-Quran yang ada perisiannya di dalam telefon kita ini, para penonton, ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih dan sayang Allah kepada kita. Dan yang ketiga, marilah kita mengambil pedoman daripada Al-Quranul Karim. Para penonton, kalau kita beli peralatan elektrik di rumah, mesin basuh, peti ais dan sebagainya, ada buku manualnya. Betul. Cara nak buka, nak tutup, ya, nak menggunakan perkakasan elektrik itu ada caranya, ada panduannya. Para penonton, hidup kita juga ada panduannya. Tentulah Al-Quranul Karim. Maka beruntunglah orang yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat mereka di dunia, kerana Al-Quran inilah yang akan menjadi peneman kita di alam barzakh, dan di hari akhirat nanti Al-Quran akan menjadi peguam bela kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan selepas kita melihat rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, kita jadikan Al-Quran ini sebagai satu buku panduan manual kehidupan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihkanlah ibu bapa kami seperti mana mereka menjaga kami sejak kami kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah melewati batas-batas agama. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak rahmat belas kepada kami, ya Allah, kami akan tergolong dalam golongan kalangan orang-orang yang rugi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah suami, isteri dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati kami, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik, dan terimakanlah segala amal-amal kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton, seperti biasa, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Selamat berhujung minggu bersama Al-Quran. Esok kita akan tadabbur surah Ghafir ayat 55, 56, 57. 3 ayat sahaja anda akan bersama dengan saya Da'i Nizal, dan masih lagi bersama dengan panel kita Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud. Penonton, jom kita bersama-sama cinta dan terus membaca Al-Quran, dan kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kifarah, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian sahaja daripada kami. Hadamkan ilmu, jom berzikir. Kita jumpa esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.